Hari ini aku ada sikit perkongsian tentang perbezaan di antara seseorang yang introvert dan seseorang yang pemalu. Korang kena tahu apa itu introvert dan pemalu. Maksud introvert ni adalah seseorang yang suka menyendiri dan suka mengasingkan diri daripada orang lain. Okey, pemalu pula boleh dianggap sifat, bukan dianggap lah tu. Maksudnya pemalu. Okey, pemalu adalah sifat semula jadi yang terjadi di dalam diri seseorang itu tanpa kita sedar. Oleh itu ada beberapa ciri-ciri yang ada dekat ada beberapa ciri yang ada dekat introvert yang pemalu tak ada, dan sebaliknya. Okey, yang pertama, kita akan pergi kepada introvert. Mereka yang introvert ini, mereka akan berasa sangat lelah bila berhadapan dengan khalayak ramai. Apabila mereka melontarkan sesuatu atau mereka memberi ucapan di dalam sesuatu event ataupun apa-apa je lah, presentation ke apa, mereka akan rasa lelah. Lepas tu mereka ini boleh memulakan percakapan dengan seseorang, tapi jarang-jaranglah berlaku kan, sebab mereka ni jenis yang tunggu orang bercakap dengan mereka baru mereka bercakap dengan dia. Baru mereka bercakap dengan orang tu. Walaupun mereka ni macam lelah kan, tapi mereka masih boleh bercakap di hadapan khalayak ramai. Cumanya mereka akan rasa sangat risau, risau, tapi still boleh cakap. Lepas tu orang-orang yang introvert ni, dia lebih cenderung untuk melakukan sesuatu tu dengan seorang-seorang. Dia jenis yang duduk dalam bilik, dia tak bergaul, tapi dia buat sesuatu tu seorang-seorang kan. Tapi siap lah kan, takkanlah dia buat macam tu lah. Kita ada jenis kawan yang jenis suka buat assignment sendiri, tapi siap. Orang yang introvert ni, yang korang boleh lihat lah kan, dari segi pergaulan dia dengan orang lain ataupun bilangan kawan dia. Okay, seseorang yang introvert ni, korang boleh nampak jumlah kawan dia ni sangatlah sikit. Contoh, dia ada beberapa contoh dalam universiti ke sekolah kan, mereka yang introvert ni mempunyai kawan yang sangat minimize. Dia tak berapa banyak, tapi kawan-kawan mereka ni sangatlah berkualiti. Maksudnya dia lebih cenderung kepada mencari kawan yang sikit tapi Okey, last aku nak kongsi yang seseorang yang introvert ni suka berangan. Okey, sekarang ni kita pergi kepada pemalu. Okey, seseorang yang pemalu ni, yang korang boleh lihat, mereka akan rasa takut bila melakukan presentation di khalayak ramai. Kebiasaannya orang pemalu ni, bila dia dah berdiri kat depan, dia akan diam. Dia tak mampu nak buat apa-apa. Kadang-kadang ada orang yang jenis pemalu ni, dia orang boleh nangis di hadapan khalayak ramai bila mereka ni menjadi tumpuan. Terusnya daripada segi permulaan percakapan, orang yang pemalu ni, diorang tak akan mula. Diorang tak akan pernah bermula untuk bercakap dengan orang. Mereka akan tunggu dan tunggu. Kalau kita lihat daripada introvert ni, orang tu kadang-kadang dia boleh bercakap dahulu. Tapi orang yang pemalu ni, dia jenis yang memang korang tak akan dengar dia bercakap kalau korang tak mula. Itulah orang-orang yang pemalu. Dan korang akan nampak orang-orang yang pemalu ni, dia akan lebih kepada gugup, gementar lah. Yang korang kena tahu juga, introvert dengan extrovert ni, dia mempunyai kelebihan yang sama. Okey, yang aku boleh kongsikan kan. Yang pertama, mereka ni adalah pendengar yang sangat baik. Yang seterusnya yang aku nak kongsikan adalah seseorang yang introvert atau pemalu ni mempunyai pengamatan yang sangat baik terhadap seseorang. Maksud pengamatan aku tak tahu lah kan, dalam Google aku fikir dia macam seseorang yang introvert atau pemalu dan pemalu ni, diorang ni boleh scan seseorang. Maksudnya dia boleh tahu. Lepas tu mereka ni juga selalu berfikir dahulu sebelum melontarkan kata-kata. Dan yang paling penting, seseorang yang introvert dan pemalu ini adalah seseorang yang sangat romantik. Yang untuk korang-korang yang dah nak kahwin ke, yang akan kahwin, ataupun yang tengah bercinta, yang masih rasa malu-malu untuk berjumpa dengan pasangan, maksudnya family pasangan korang, ataupun yang tidak pandai nak berbual dengan family ataupun orang-orang yang lebih tua. Okey, kat sini aku ada bagi beberapa tips yang aku tulis. Okey, ni aku tulis lah kan. Okey, yang pertama yang korang kena tahu, korang kena berani. Maksud berani ni, korang bukannya berani nak terjemah gunakan kan. Ni korang kena berani dan korang kena set minda korang ni yang korang boleh. Okey, perkataan boleh. Okey. Yang kedua adalah korang ni bila bercakap dengan orang lain, contohlah aku bagi satu situasi, korang bercakap dengan family pasangan korang. Okey, korang berjumpa, datang ke rumah dia dan korang bercakap. Okey, tip yang kedua ni, apabila orang macam orang tua lah kan, yang berbual dengan kita, korang try ambil point. Yang aku tulis, try ambil point orang yang ajak kita berbual. Contoh dia tanya kita siapa nama kita, asal mana, lepas tu kita gunakan soalan yang sama. Okey, nampak tak? Korang try ambil point yang orang yang bercakap tu. Contoh dia tanya aku lah kan. Okey, nama siapa, asal kat mana, orang mana. Okey, nama saya Jai. Kalau nama panjang cakaplah kan, Muhammad Ruzaini, and then lepas tu cakaplah dia tanya apa tadi, asal kat mana, tempat tinggal contoh yang dia tanya. Saya berasal daripada saya ni orang Johor tapi duduk dekat Felda, bapak saya orang Felda. Okey, lepas tu try tanya dia pula, makcik ke pakcik pula, asal mana, saya tengok ni macam ada ira-ira Perak ke. Macam itu. Maksudnya korang ambil point di atas point, korang tanya balik apa yang diorang tanya kat korang. Okey, tips yang ketiga pula, tengok keadaan sekeliling. Contoh, pergi datang rumah pasangan untuk jumpa family. Okey, contohnya lah, aku ni biasalah pergi rumah kawan-kawan kan, especially rumah kawan-kawan perempuan. Bukan rumah pasangan belum lagi, insyaAllah nanti. Okey, contohnya aku pergi rumah kawan aku. Okey, aku jenis yang suka tengok keadaan sekeliling. Contohlah aku bagi time tu aku pergi rumah kawan aku kat Melaka, dan aku nampak ada rumah dia ni cantik, dan sebelah rumah tu ada satu kawasan lapang. Okey, kawasan lapang yang terbiar, dan aku tanyalah kan, dia tanya aku, dia cakap, "Cik, sebelah ni siapa punya kawasan ni? Makcik ke, luas je kan?" Lepas tu dia akan cerita. Okey,
Dia cakap lah, bukan tanah makcik ni tanah orang lain. Lepas tu, oh macam tu. Okay makcik, rumah depan ni memang macam gini ke rupa dia? Contoh lah kan. Kalau korang tak ada, korang try tengok sekeliling. Okay. Contohnya korang boleh nampak selain daripada kawasan yang kalau rumah korang boleh juga tengok dekat dalam rumah. Kadang-kadang family rumah-rumah yang kawan-kawan kita, rumah kita sendiri pun ada gambar-gambar family. Jadi korang nampak kan, orang cakap, oh cik tu saya nampak tu adik-beradik simpulan-simpulan ni ada berapa makcik? Kau tengok kat situ ada gambar kan. Jadi korang makcik tu siapa makcik? Cakap lah. Maksudnya korang tengok keadaan sekeliling. Kalau korang jenis memang tak biasa nak bercakap dengan orang tu, kalau orang tua, orang yang korang tak kenal baru first time kan, benda dalam sini korang kena praktiskan lah. Korang nampak benda yang korang rasa nak berbual, korang berbual, tanya je. Okay. Yang keempat, cakap something yang korang mahir dan korang tahu sangat. Inilah yang aku cakap. Lepas contoh lah kan, ni biasa yang cakap something yang korang mahir. Contoh macam aku ni mahir bermasak kan. Kadang-kadang dia tanya sekarang buat apa kan. Cakap tadi ada duduk rumah sewa. Lepas tu aku akan selit pengalaman kan. Aku cakap, oh saya kat rumah sewa macam ni, saya memasak macam ni. Jadi korang cakap benda yang korang tahu. Contohnya korang tahu tentang pokok kan. Korang tahu jenis pokok. Lepas tu korang tahu jenis apa-apalah jenis isu semasa kan. Lepas tu korang boleh juga berbual tentang isu semasa kan. Yang macam aku cakap tadi, korang juga boleh berbual tentang isu semasa. Tapi aku gemar korang berbual tentang hobi korang lah kan. Contohlah macam aku cakap masak, nanti korang boleh lah tarik-tarik sikit kan. Cik, contoh time tu tengah masak, oh cik sedapnya masakan ni cik, saya pun reti masak sikit-sikit cik, alah goreng telur ke. Jadi korang berbual benda yang korang tahu, yang korang mahir lah. Okay, yang last kali, jika ditanya jangan diam, at least guna saya tak pasti mungkin. Okay, contohlah diorang akan tanya aku, ambil kebiasaannya aku buat borak, tiba-tiba aku akan cakap sesuatu yang benda yang aku tahu, lepas tu tiba-tiba dia akan tanya aku benda yang aku tak tahu. Contohlah, saya nampak contoh aku duduk kulai, dia orang akan tanya, oh kat kulai sekarang ni. Lepas tu aku takkan diam, tapi aku akan cakap, oh saya tak pastilah, tapi mungkin lah cik, mungkin lah, macam itu perkataan macam tu, mungkin. Jadi korang kena biasakan. Tak apa, ini bagi orang yang jenis pemalu, korang memang susah nak bercakap. Sebab itulah kadang-kadang orang ni tak dapat nak bezakan seseorang tu yang introvert ataupun sifat semula jadi dia tu memang seorang pemalu. Jadi korang jangan risau, pasangan korang akan terima korang seadanya. Okay, see you guys.